الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, Babu tafadhul ahli al-iman fil a'mal. Bab perbezaan ahli iman di dalam amal saleh mereka ataupun di dalam amalan mereka. Bab sebelum daripada itu ialah bab man kariha an ya'uda fil kufr. Hadis ini telah pun kita baca. Kerana Al-Imam Al-Bukhari ada hadis yang sama diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari berulang-ulang kali berdasarkan kepada tajuk yang baru. Maka hadis itu telah pun kita baca. Kita baca hadis itu di dalam tajuk yang lain sebelum ini. Dan sekali lagi di sini Al-Imam Al-Bukhari mengulangi hadis yang sama. Sebab itu kita lihat tikrar di dalam Sahih Bukhari ini sangat banyak. Iaitu ulangan riwayat di dalam Sahih Bukhari ini sangat banyak. Hadis innamal a'mal saja berulang-ulang di dalam Sahih Bukhari. Demikian juga banyak hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara berulang-ulang. Kerana Al-Imam Al-Bukhari, kaedah penulisan sahihnya ialah ia menulis berdasarkan kepada tajuk. Berdasarkan kepada, sebab itu dinamakan kitab-kitab ini sebagai kitab-kitab sunan. Berdasarkan kepada bab-bab yang kecenderungannya itu sebahagian besarnya kepada kecenderungan bab-bab fiqh ataupun bab-bab fiqh. Bahkan Sahih Al-Bukhari merangkumi lebih luas daripada itu. Dimulakan dengan bab yang berkaitan dengan akidah, kemudian diikuti dengan banyak bab-bab fiqh. Ini berbeza dengan riwayat-riwayat ataupun dengan kitab-kitab hadis yang mana yang ditulis perkumpulan hadisnya berdasarkan kepada nama perawi, yakni nama rawi sahabat umpamanya. Kalau hadis Aisyah diletakkan satu bab Aisyah saja, dan satu bab diletakkan bahagian Aisyah saja. Kalau hadis itu riwayat Abdullah bin Amr bin As, diletakkan hadis Abdullah bin Amr bin As saja. Jika riwayat itu daripada Ibnu Umar, dihimpunkan hadis-hadis Ibnu Umar saja. Disusun berdasarkan nama-nama para perawi. Jika ia disusun berdasarkan nama-nama para perawi, ia dinamakan dengan musnad. Dinamakan dengan musnad. Demikianlah penyusunan yang ada di dalam musnad Imam Ahmad, musnad Abi Ya'la dan musnad-musnad yang lain. Mereka tidak susun berdasarkan kepada bab, tetapi mereka menyusunnya berdasarkan kepada nama orang-orang yang meriwayatkan. Al-Imam Al-Bukhari apabila dia menulis Sahih Al-Bukhari, dia menyusun hadis-hadisnya berdasarkan kepada bab yang ia letakkan. Berdasarkan kepada keperluan bab, maka didatangkan dalam bab itu hadis. Apa hadis yang kaitan dengan bab tersebut? Kadang-kala bagi satu hadis itu boleh dimasukkan lebih daripada satu bab. Maka kita tengok Imam Bukhari masukkan hadis yang sama di sana, dimasukkan hadis yang sama di bab yang ini, masukkan hadis yang sama di bab yang itu. Maka dengan itu, kalau hadis itu berulang di dalam kuliah ini, kita insya-Allah tidak mengulanginya dan tidak membacanya lagi. Berarti hadis itu telah baca. Bila Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis berdasarkan kepada bab yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, kita tahu juga bila nak letakkan bab mesti mempunyai satu analisa terhadap hadis. Maksudnya analisa terhadap makna hadis. Barulah boleh diletakkan bab
dicari hadis yang sesuai untuk diletakkan di bawah bab tersebut. Nama bab ini sekian. Sekarang macam umpamanya babu tafadhul ahli iman fil a'mal, bab perbezaan ahli-ahli iman di dalam amalan. Maka Imam Bukhari mestilah mencari ataupun dia mencari hadis yang mana sesuai dengan bab yang dia letakkan. Di situ ada satu lagi kelebihan dan faedah yang boleh kita sebagai pelajar-pelajar hadis mengambil manfaat daripadanya, iaitulah Al-Imam Al-Bukhari ini bukan saja pengumpul hadis tetapi juga penganalisa kepada makna-makna hadis. Jadi adanya fiqh Al-Imam Al-Bukhari. Kita tahu ada fiqh Imam Syafi'i, yakni analisa Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis-hadis hukum. Juga ada fiqh dalam mazhab Hanbali, analisa Imam Ahmad terhadap Al-Quran dan hadis-hadis hukum. Demikian Al-Imam Al-Bukhari, walaupun kita lihat tidaklah seluas perbincangan Al-Imam Syafi'i, tetapi beliau juga mempunyai analisa terhadap hadis-hadis Nabi. Kerana bukan semua imam hadis itu membuat kerja atau melakukan analisa terhadap makna-makna hadis. Bukan semua. Sebahagian mereka lebih cenderung kepada meriwayatkan, dan mereka banyak menyerahkan urusan menganalisa makna kepada ahli-ahli fiqh ataupun mereka yang cenderung di dalam fiqh. Maka jika ada orang menyebut adanya ahli hadis kurang memberi perhatian di dalam fiqh, hakikatnya benar, walaupun ada orang menafikannya. Berdasarkan kepada sejarah pengumpulan hadis, namun Al-Imam Al-Bukhari dia menganalisa dan mengeluarkan hadis, demikian Imam Abu Dawud, demikian Imam Tirmizi, demikian juga imam-imam yang lain. Namun Imam Muslim, Sahih Muslim, kita lihat dia tidak meletakkan bab. Imam Muslim tak meletakkan bab bagi sahihnya. Bab berdasarkan fiqh dia tak letakkan. Yang tuan-tuan tengok bila beli Sahih Muslim, tuan-tuan tengok ada bab itu, bab-bab itu diletakkan oleh imam-imam lain yang mensyarahkan Sahih Muslim, termasuklah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bukan daripada Imam Muslim sendiri. Babu tafadhuli ahli al-iman fil a'mal. Haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, kata Al-Imam Al-Bukhari, iaitu guru Al-Imam Al-Bukhari, Ismail ibnu Abi Uwais, yang merupakan anak saudara kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, salah seorang perawi yang thiqat, salah seorang guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Malik, telah mencerita kepada aku Imam Malik, an Amr bin Yahya Al-Mazini, an abihi, iaitu Yahya Al-Mazini, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, iaitu Sa'd bin Malik bin Sinan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang dikenali dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, boleh tak kita kata Nabi, tak kata sabda Nabi? Kita kata boleh. Dalam Arab sama saja, qal semua, berkata-kata semua. Cuma orang Melayu kadang-kadang dia sebut untuk Nabi sabda, dia sebut untuk Allah firman. Kalau kita kata Allah berkata dalam Al-Quran, apakah salah? Tak salah, selagi ia tidak mengandungi apa-apa maksud menghina Allah Jalla wa'ala. Dia kata wajib, kita bezakan. Kita kata tak wajib, kerana dari segi bahasa Arab ia tak bezakan, sama. Kalau kita menggunakan firman dengan maksud oleh kerana orang Melayu mengangkatnya dalam bahasanya, ditinggikan untuk firman Allah ataupun kata-kata Allah itu,
disebut dengan firman, boleh ataupun tidak? Kita kata boleh. Bahkan itu barangkali lebih mendekatkan hati pendengar Melayu untuk memahaminya. Qal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara. Thumma yaqulu Allah ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya atau al-haya syaqqul malik fayanbutuna kama tanbutul hibba kama tanbutul hibbatu fi janibis sayl. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Ahli syurga memasuki syurga. Wa ahlun nari an-nara. Ahli neraka memasuki neraka. Yakni setelah semua ahli syurga masuk dalam syurga, ataupun setelah habis, masuklah ahli syurga dalam syurga, masuklah orang yang layak masuk neraka, masuk ke dalam neraka. Cerita ini di akhirat kelak. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardal. Keluarkan sesiapa yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi, khardal, dari min iman, daripada iman, yakni seberat timbangan yang paling ringan daripada iman. Fayukhrajun, mereka itu dikeluarkan, minha, daripada neraka. Qad iswaddu, dalam keadaan mereka telah hitam kerana dibakar di dalam neraka. Hadis ini sebelum kita habiskannya, pertama menunjukkan bahawasanya orang-orang yang beriman juga ada yang masuk ke dalam neraka. Jika sekiranya timbangan amalan saleh dan amalan jahat yang dilakukan olehnya, amalan jahat itu lebih berat daripada amal saleh. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sesiapa yang ringan amalan salehnya, yakni berat amalan jahatnya, maka tempat baliknya ialah hawiyah. Kita mengharapkan daripada Allah Jalla wa'ala supaya diberi keselamatan kepada kita, ditimbang insan ini dan diselamatkan dia daripada api neraka, ditimbang kita dan diselamatkan kita daripada api neraka. Tidak ada satu orang yang maksum pun di kalangan manusia ini melainkan para anbiya. Dan setiap orang melakukan kesalahan dan kesilapan. Namun kadar dosa, kesalahan dan kesilapan itu berbeza antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain. Apabila ada orang walaupun dia beriman, dia percayakan Allah, kekuatan iman juga mempengaruhi amal. Ada orang imannya kuat sehingga amal saleh ataupun amalan hidupnya benar-benar dipengaruhi, benar-benar dikuasai oleh hakikat iman yang ada dalam hatinya, sehingga kebanyakan amalannya ataupun hampir keseluruhan amalannya berbau iman. Hampir keseluruhan amalannya
mempunyai sibrah, mempunyai celupan iman. Ada orang, bukan ia tidak beriman kepada Allah, ia beriman. Tetapi kepanasan dan kekuatan iman itu berbeza. Sehingga banyak amal perbuatannya terlepas daripada kawalan iman. Lalu menjadi ia di kalangan orang-orang yang telah melakukan maksiat dan penderahakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama iman para sahabat dengan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Bakar itu sahabi dan yang lain juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar iman mereka tidak sama. Tak sama juga iman al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Tak sama antara iman mereka dengan iman sahabat yang lain. Tak sama juga iman antara kita satu sama lain. Maka ada orang imannya telah menyebabkan ia selamat daripada api neraka. Maka masuk dia terus ke dalam syurga. Kadangkala keselamatan itu disebabkan kerana Allah rezekikan peluang yang baik kepadanya dan peluang itu ditunaikan dengan iman. Ada sahabat yang masuk Islam sekejap saja dan terus saja ke medan jihad dan mati walaupun tak sempat melakukan banyak amalan saleh, tetapi oleh kerana amal yang dilakukan jihad itu ialah amal soleh yang besar, yang memerlukan kekuatan iman, bersedia mati pada jalan Allah. Mati ia, maka kematian itu telah menyebabkan ia termasuk dalam ahli syurga, walaupun dia baru saja beriman dalam tempoh yang singkat. Ternyata juga, untuk menjadi ahli iman, ahli syurga, tidak juga bergantung kepada jauh ataupun lama dan singkat tempoh beriman seseorang, tetapi bergantung kepada kekuatan iman. Ada orang telah beriman lama, macam kebanyakan kita orang Melayu. Barangkali alhamdulillah daripada kecil Islam lah kita. Kadang-kadang sampai 40 tahun, 50 tahun. Namun kadang-kadang tak sama kadar amalan kita dengan satu orang bukan Muslim yang baru saja masuk Islam. Dia baru masuk 3 tahun. Dari segi amalannya, dari segi semua, dari segi salatnya, dari segi harta bendanya, dari segi pakaiannya, daripada semua. Kadang-kadang dia jaga, dia pelihara lebih daripada kita. Dia di sisi Allah timbangannya lebih baik daripada timbangan kita. Iman juga tidak berkaitan dengan tempoh panjang dan pendek. Kebanyakan sahabat Nabi yang besar, asal mereka bahkan hampir seluruh para sahabat, asal mereka bukan Muslim. Mereka dahulu jahiliyah, mereka dulu kufur, mereka dulu tidak beriman kepada Allah. Tetapi mereka beriman, selepas beriman memberikan tumpuan kepada iman. Walaupun kadang-kala mereka umur 40 tahun beriman, tetapi 20 tahun yang dilalui itu benar-benar telah menunaikan tuntutan iman. Kita beriman dah 70 tahun. Kadang-kadang belum lagi menunaikan tuntutan iman. Ini semua menjadi perhitungan Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua orang setelah masuk dalam neraka, setelah masuk dalam syurga, ahli syurga. Dan kita pohon kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan kita mudah-mudahan di dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan orang yang ada di dalam hatinya sebesar habuk daripada iman supaya dikeluarkan dia. Hadis ini mempunyai beberapa maksud yang lain. Antaranya ia menafikan
dakwaan golongan Mu'tazilah, bahkan dakwaan golongan Khawarij yang menganggap orang-orang yang buat dosa besar akan kekal di dalam neraka. Tak. Ahlus Sunnah menyatakan orang-orang yang berat amal kejahatannya melebihi amal kebaikannya, masuk dia ke dalam neraka. Namun jika ada di dalam hatinya iman, maka pada suatu masa ia dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun kadang-kadang kita salah faham. Kita kata tak apalah, masuk neraka pun akhirnya keluar juga. Ingat, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kalau masuk penjara 10 tahun pun kita tak nak. Kehidupan di akhirat, jutaan, entah berapa bilion tahun yang kita seakan-akan tak ada apa-apa, aku masuk nanti aku keluar. Ini bukan penjara, ini neraka. Dunia yang singkat ini pun kita tak tahan. Kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Ditanya mereka, ahli neraka, berapa lama duduk di dunia? Ahli neraka kata, kami duduk ni yawman aw ba'da yawm. Rasa duduk dunia hari itu sehari ke ataupun separuh hari, kita tahu. Tanyalah orang-orang yang membilangnya. Dunia yang kadang-kadang dunia ini pantas. Kita ada orang yang dah berumur 70 tahun, saya suruh buat contoh ini. Dan pakcik ni orang mana? Saya ni, dia kata asalnya orang Johor. Kampung mana? Cuba cerita sikit. Saya lahir kampung sini, sekolah rendah di sini. Lepas tu sekolah menengah di sini, kemudian masuk army, masuk cerita-cerita, pindah pergi sana, pindah pergi sini, datang sana, pergi sana bertugas. Habis lebih kurang, bagilah dia cerita, detailkan cerita pakcik. Saya nak ambil sejarah pakcik. Pakcik ni pun cerita sejarah dia. 2 jam tak habis, itulah lebih kurangnya cerita pakcik. Umur yang dilalui 70 tahun, kita suruh dia cerita semula, sekitar 2 jam dia cerita. Lagi pakcik lebih kurang macam tu lah. Yang lain-lain tu pakcik pun tak ada ingat. Allah tanya orang-orang yang berada dalam neraka, dan juga bahkan orang-orang yang hidup di akhirat kelak, apabila kita berada di akhirat kelak, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu duduk di atas muka bumi ini? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kami duduk 1 hari ataupun separuh hari. Itulah hakikatnya. Yang sehari dan 10 hari inilah yang sedang kita bertarung habis-habisan kerananya. Sehingga mohon Allah Ta'ala lindungi kita semua. Kadang-kadang melampaui batasan halal dan haram hanya kerana nak mengecap nikmat sehari ataupun separuh hari. Hakikat kehidupan akhirat adalah kehidupan kejayaan yang sebenar. Sebab tu Al-Quran selalu mengisyaratkan demikian, wa dzalikal fawzul 'azim. Yang demikian itu adalah kejayaan yang sebenar. Kalau betul-betul berjaya di akhirat, berjayalah dengan kejayaan yang sebenar. Kerana itulah kehidupan yang sebenar. Bukan lagi sehari, bukan lagi separuh hari. Kehidupan yang tidak ada penyudahnya. Marilah muslimin dan muslimat sekalian, saya yang dhaif, juga mungkin tuan-tuan, kita mengingatkan diri kita tentang hakikat hidup ini. Yang sehari ataupun separuh hari ini, yang sebahagian besar manusia telah berjuang untuknya. Agama tidak melarang, tapi berjuang untuknya seakan-akan selama-lamanya.
Dan yang hakikat hidup yang selama-lamanya itu, ramai orang yang berjuang untuknya seakan-akan sehari ataupun separuh hari. Bila kita baca hadis-hadis yang macam ni, kita jangan pula faham daripada orang lain. Ataupun kita faham macam setengah orang faham. Okeylah, kita orang beriman ni, kalau masuk neraka pun, akhirnya masuk syurga juga. Ini bukan syurga, neraka masuk bukan sehari ataupun separuh hari. Kalau dihitung satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat dengan 1000 tahun di dunia, alangkah panjangnya tempoh itu. Dan ia adalah penghujung kepada penyiksaan. Satu orang yang sakit di dunia ini, ya dia sakit, dia kata, sakit ni tak ada dah sakit macam ni. Tapi neraka adalah kemuncak kesakitan. Kemuncak lapar dan dahaga, sehingga orang-orang yang berada dalam neraka disifatkan air yang panas ia minum, besi yang panas ia minum. Kemuncak kepada lapar, kita lihat negeri-negeri yang lapar, mereka tak makan batu, mereka tak makan pasir. Tapi ahli neraka memakan bara api, memakan besi yang panas, kerana kelaparan di luar daripada kawalan. Semua hal ini mengingatkan insan tentang betapa dahsyatnya neraka. Dan kita tidak tasahul, kita tak boleh mudah-mudah dengan hadis yang macam ni. Lalu kita fahamkan diri kita, tak apa, at least masuk syurga juga. Jadi kita jangan faham macam tu. Hendaklah kita faham kehidupan akhirat sangat panjang. Kita pohon kepada Allah supaya tidak menjadikan kita ahli neraka, walaupun satu hari pun. Semua para anbiya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika melintas sirat menyebut Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Bimbang gugur di dalam neraka. Demikian kita sepatutnya lebih duka cita dan takut bimbang gugur di dalam neraka. Marilah kita senantiasa mengamalkan apa yang disebut oleh Nabi SAW setelah membaca tasyahud di dalam salat. Baginda SAW suruh ajar kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Minta jauh daripada Allah daripada azab kubur, minta jauh daripada Allah daripada azab neraka jahannam, minta jauh daripada Allah fitnah semasa hidup dan selepas mati, dan minta jauh daripada Allah daripada fitnah kejahatan Masih Dajjal. Ini yang dilakukan sebelum daripada kita memberi salam, kita membaca. Nabi ajar selepas daripada baca tasyahud ada banyak doa yang boleh dibaca. Summa du'u ma badalak. Kemudian kamu doalah apa yang kamu rasa nak doa, seperti mana ataupun apa yang kamu tahu untuk berdoa, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nasai dalam sunannya. Tapi orang kita kadang-kadang tidak teliti hadis-hadis itu, dia tak baca. Dia juga boleh baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Seperti yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Namun hadis tidak pernah menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Seperti yang mana yang diamalkan oleh ramai orang. Sebenarnya itu bukan termasuk daripada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia nak membaca hal itu, dia membacanya sebelum memberi salam. Tak ada disebut diselang-seli antara salam. Walaupun ramai orang yang melakukannya, mereka melakukannya di atas andaian mereka, bukan di atas memahami nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis itu disebut, tetapi Nabi bukan membaca antara selangan salam, tapi baginda membaca sebelum memberi salam. Marilah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Qadis waddu, telah hitam mereka. Fayulqaw fi nahril haya au al-hayal. Mereka telah hitam lalu dicampakkan di dalam sungai al-haya.
ataupun al-hayat. Al-hayat, satu sudut ia boleh bermaksud macam sungai al-hayat, sungai macam malu. Juga kalau boleh bermaksud juga al-hayat tanpa hamzah dengan kehidupan. Ataupun al-hayat dengan ta marbutah bermaksud sungai kehidupan. Dia kata Syakku Malik, Imam Malik syak. Maksud Imam Malik rasa macam confused sama ada perkataan hayat ataupun perkataan hayat. Tetapi yang penting kesemuanya itu ulama-ulama hadis memberi makna sungai kehidupan. Tetapi Imam Malik sebagai imam dalam adil hadis, yang mana imam yang adil, yang fiqh, imam yang amanah, bila dia syak sama ada ini ataupun ini, dia sebut kedua-duanya supaya tidak berlaku nanti salah amanah terhadap hadis. Tak macam kita kalau riwayat hadis betul salah kita tak kira. Aku Nabi tak silap, aku Nabi bagi kata terus dibantai hadis. Imam-imam yang besar takut dalam hal ini kerana mereka bimbang nanti mereka sebut sesuatu yang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam makna telah berdusta dengan sengaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang selalu macam saya sebut dulu pada tuan-tuan kuliah ni, ada orang bagi tahu dia buat, dia kata Nabi suruh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiup kat tangan, sapu kat mata, cerah mata. Tak ada hadis yang sahih macam tu. Tidak ada hadis daripada Nabi. Dia nak buat itu dia punya hal. Tapi tidak ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga boleh disandarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyandarkan sesuatu pada Rasul adalah sesuatu yang beban dan besar, membuat suatu pendakwaan terhadap syariat Allah. Kerana cakap Rasul tak sama macam cakap kita. Fayan butun kama tanbutul hibbah, maka tumbuh balik dia yang telah hitam tu, dicampak dalam sungai kehidupan di akhirat besok. Nabi kata fayan butun, tumbuh balik ahli neraka yang hari tu masuk neraka, dikeluarkan masuk dalam sungai tu, tumbuh seperti tumbuhnya al-hibbah. Hibbah adalah jamak kepada habbah, bermaksud biji benih. Macam mana biji benih tu tumbuh fi janibi sail, pada tempat yang dilalui oleh banjir. Demikian tumbuhnya mereka yang masuk ke dalam neraka, dimasukkan dalam sungai berkenaan. Kita terima khabar akhirat kerana ia perkara ghaib yang kita tak tahu. Hadis ini saya nak menyebut kepada tuan-tuan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kaedahnya mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Allah Ta'ala tak ampun. La yaghfiru man yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dia hanya ampun selain daripada syirik. Maksudnya orang-orang yang mati di dalam keadaan syirik tidak ada peluang ini selama-lamanya lah dia. Dia mukmin, mari masjid, mari salat bersama dengan kita. Tetapi kalau dia menghimpun makna syirik, percaya di samping Allah kekuasaan yang lain, entah ramai yang demikian. Tuan-tuan pergi ke India, ada Brahlewi. Ramai. Mereka ni di samping sembah Allah Jalla wa'ala, tapi bila nak doa, isu-isu penting dalam hidup mereka, persoalan penting, dia akan pergi ke kubur syekh, kubur maulana dah. Kemudian dia pun sujud di kubur tersebut. Tuan-tuan lihat di Nizamuddin India, tuan-tuan akan tengok bagaimana kawasan peribadatan untuk Brahlewi yang besar di Nizamuddin. Pergi di sana, dia masuk, dia pergi, dia hanya bukan saja dalam arti kata syirik tawassul, pergi ke situ, sujud dia ke kubur. Ada lagi dengan bunga-bunganya ditabur di kubur. Bila time salat, orang azan, penuh mereka memenuhi saf, sembahyang seperti biasa. Bila nak doa, pergi ke kubur.
Cuba pergi kamu, kita akan tengok banyak di India kubur-kubur Brelwi, masjid-masjid Brelwi ni. Itu yang masjid mereka bismillah pun semua 786. Walaupun salat, tetapi apabila ada erti syirik, bertangkal upamanya dan bergantung penuh dengan tangkal, ataupun mensyirikkan Allah di dalam perundangan dan selainnya dengan menganggap hukum Allah, hukum orang lain setara dengan hukum hakam Allah, ataupun tunjuk ajar orang lain di dalam ibadah sama dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Allah. Syirik dalam erti kata menyamakan Allah dengan sesuatu, bukan mesti sembah, samakan. Sama ada pada kekuasaannya, pada kebijaksanaannya, pada hak sembahan, pada tawakal, pada apa saja, disamakan Allah. Mungkin dia tak sembah, dia tidak sembahyang kepada suatu orang, tapi dia anggap hukuman orang itu sama dengan hukum Allah. Ataupun dia menganggap bahawasanya peraturan orang itu sama dengan peraturan Allah. Ataupun orang itu mampu memberi manfaat dan mudarat sama seperti yang diberi oleh Allah. Demikian itu syirik. Semua unsur syirik ini adalah pemusnah besar kepada iman. Maka siapa yang ada syirik, dia tak termasuk dalam hadis ini. Seseorang mungkin ketika dia hampir mati, ataupun ketika dia mati di dalam keadaan minum arak. A'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung dengan Allah daripada itu. Tetapi sekiranya dalam hatinya ada iman, dia percaya Allah Ta'ala yang maha berkuasa, tempat diberikan peribadatan yang sebenar, tidak ada ruang untuk syirik, tapi kejahatan dirinya tak boleh kontrol, kaki minum arak. Kalau dia tidak pernah membantah Allah, mempertikai Allah, menghina Allah, mempertikaikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam keadaan minum arak. Setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, masih lagi mempunyai peluang untuk keluar. Tapi entah berapa juta tahun, bilion tahun, itu urusan Allah. Namun dia mungkin keluar berdasarkan kepada hadis yang sedang kita baca ini. Tetapi jika ia mati di dalam keadaan mensyirikkan Allah, sekalipun tidak minum arak, tidak berzina, tidak mengambil riba, dia mati dalam keadaan mempunyai syirik, dia tidak mempunyai peluang ini. Berbeza jika dia syirikkan Allah, kemudian dia bertaubat, mati dia dalam keadaan taubat daripada syirik, maksudnya dia bukan mati dalam keadaan syirik. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang mana muslim, mukmin, mudah-mudahan dia selamat ya Allah. Saya sedang ceritakan orang-orang yang mati dalam keadaan syiriknya, dia tak taubat daripada syiriknya. Bila dia tak taubat daripada syiriknya, dia tidak ada peluang dalam hadis ini. Orang yang mati dalam keadaan tak taubat daripada zina, masih ada peluang dengan hadis ini. Walaupun zina dosa besar, Allah masukkan dia dalam neraka, berapa lama urusan Allah. Tetapi Allah menjanjikan kalau mati dalam keadaan syirik, tak ada habuan ini. Itu maksudnya. Silakan untuk azan. Maka kita tahu bahawasanya peruntukan ini hanyalah untuk orang-orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut, ada beberapa cara Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seseorang hamba. Antaranya Allah Taala ampunkan hamba di atas kesalahan itu dengan dia bertaubat kepada Allah. Satu orang yang tidak salat, selama tidak salat umpamanya, bertaubat kepada Allah, Allah Taala mudah-mudahan menerima taubatnya. Satu cara. Berzina, ditaubat daripada Allah. Ada setengah orang bila dia tak solat, dia sibuk qada tapi lupa taubat.
Sebenarnya yang wajib, yang sepakat ialah taubat. Tapi kalau dia dah umur 60 tahun baru nak mulakan solat, apakah dia wajib qada ataupun dia wajib taubat? Itu khilaf. Dia wajib qada dan taubat, dia wajib taubat dan qada ataupun taubat sahaja. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi mengenai taubat, sepakat wajib taubat. Setelah taubat, apakah wajib qada juga ataupun memadai dengan taubat? Khilaf di kalangan para ulama. Berzina, dia wajib taubat, dia taubat. Ada orang diampunkan dosanya melalui bala ataupun ujian keperitan yang Allah berikan kepadanya. Kesakitan, penderitaan, kematian orang-orang yang disayangi, hilang harta benda, disakiti, menderita perasaannya. Kesemuanya itu ia sabar dan memohon rahmat daripada Allah. Dia diampunkan dosanya. Sebahagian orang dia selamat di akhirat kelak disebabkan kejahatan orang lain padanya. Orang mengumpat dia, orang ambil harta dia, orang tipu dia. Di akhirat kelak dia diambil balik dosa orang, segala pahala orang tersebut digantikan untuk dia. Jika habis dah orang tu tak ada pahala, dosa dia ambil bagi orang tu. Kadang-kadang selamat juga dia. Ada orang semua ini dia tak ada. Untuk bebaskan dia daripada akhirat, dia kena masuk neraka. Bila dia masuk neraka, sampai tempoh yang dikehendaki Allah, dikeluarkan dia dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Inilah secara umum nas ataupun proses yang disebut di dalam nas-nas Al-Quran ataupun dalam nas-nas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah, tidakkah kamu lihat apabila dia tumbuh itu dalam bagaikan pokok, bagaikan benih yang tumbuh di kawasan yang dikena banjir, ia keluar kekuningan dan meliuk-piuk. Maksudnya keluar dalam keadaan yang indah. Bagaimana dia tumbuh semula, yang tadi dia hitam disebabkan dibakar oleh neraka, sekarang dia tumbuh dalam keadaan elok, dan selepas daripada itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang akhir masuk syurga itu, setelah dikeluarkan, dia menyatakan, tak ada dah orang lain yang dapat nikmat lebih hebat daripada aku. Punya hebatnya syurga. Tak ada yang akhir. Dan sebahagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ahli neraka ni bila keluar ke aku. Lepas keluarkan dia kata tak apa, keluar je. Bila ada keluar dia, daripada jauh dia melihat syurga. Waktu dia kata pergi dekat, dia nak tengok je, dia kata. Tak nak masuk. Bila dia hampirkan dia tengok, dia kata, ya Allah, nak duduk lagi dekat sikit dia. Lagi lama, lagi keindahan dia. Nak duduk di pintu dia saja, dia kata. Dia kata, ya Allah, bagi aku masuk lah. Betapa indahnya Nabi berbagai-bagai hadis, yang sebahagiannya dhaif, sebahagiannya sahih, semuanya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menggalakkan insan untuk mengharapkan syurga. Kita tak sama dengan ajaran-ajaran yang menyatakan siapa yang mengharapkan syurga syirik. Tak. Ada orang menyatakan dalam sebahagian ajaran kesufian, orang yang makamnya tinggi, dia tak harapkan syurga lagi dalam ibadat dia. Siapa yang harap syurga syirik. Kita katakan tak. Nabi menyuruh kita berdoa untuk dapatkan syurga. Kerana pada syurga itu ada keredaan Allah. Dan sesiapa yang menyatakan syirik, dia mensyirikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berdoa agar dimasukkan ke dalam syurga. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, yaitu telah menceritakan kepada kami, kata Al-Bukhari, Muhammad bin Ubaidillah Abu Thabit Al-Madani. Haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih ini Salih bin Kaisan, tabi'in jalil. Salih bin Kaisan ni antara tabi'in yang umurnya sudah lanjut, baru menuntut ilmu hadis. Tetapi dia menjadi jago dalam hadis. An Ibn Shihab,
daripada Ibnu Syihab, wa an Abi Umamah bin Sahal, daripada Abi Umamah bin Sahal. Abi Umamah bin Sahal ni senarai orang yang mana ulama-ulama hadis berkhilaf pendapat dia sahabat ataupun tidak sahabat. Dia sahabat ataupun tidak sahabat. Ada orang-orang yang mana para ulama hadis berkhilaf pendapat mereka. Mungkin dia sahabat, mungkin dia tak sahabat. Mungkin dia sempat jumpa Nabi, mungkin dia tidak sempat berjumpa Nabi. Dia mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Umamah mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini tak ada masalah sama ada dia sahabat ataupun tidak. Yang penting dia mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kerana kalau dia sahabat, kalau dia bukan sahabat, tiba-tiba dia dakwa, dia dengar daripada terus dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu tidak boleh diterima kerana adanya ruang yang mana tidak adanya rawi sahabat. Umamah bin Sahal khilaf tentangnya. Berbeza dengan Abu Umamah Al-Bahili. Dia bukan Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili sebabkan dia sahabat. Abu Umamah bin Sahal mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Yaqul, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim qumus minha ma yablughu sudi wa minha ma duna dhalika wa 'urida 'alayya 'Umar bin Khattab wa 'alayhi qamisun yajurru. Qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah? Qala ad-din. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang tidur, aku melihat manusia ini dibentangkan ataupun manusia ini dibentangkan di hadapanku. Dan aku melihat ramai manusia di hadapanku. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan ini, mimpi Rasul adalah wahyu. Cumanya mimpi selain daripada Rasul wahyu ataupun tidak, tentu tidak wahyu. Cuma ada mimpi yang benar dan mempunyai nilai pengkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata wahyu yang berbentuk syariat sudah tidak ada. Satu orang bermimpi, datang satu orang memerintahkan dia puasa pada hari sekian-sekian. Boleh dia amal tidak? Tak boleh dia amalkan. Sekalipun dia bermimpi, kononnya yang datang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tak mengenal Rasul. Memang syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tak menyerupai Nabi. Tetapi jika syaitan menyerupai orang lain, dia tak kenal Nabi ataupun tidak. Mimpi tidak menjadi syariat bagi kita. Namun mimpi boleh membawa beberapa petanda dan pengkhabaran. Kita nak minang satu orang perempuan, kita mimpi 2-3 ataupun ada orang lelaki minang orang satu orang perempuan, dia mimpi dengan memberi maksud, hati dia tak sedap. Dia sendiri faham mimpi ni, penafsiran dia lebih banyak kepada kecenderungan kepada orang yang mimpi itu sendiri. Lalu dia dengan mimpi itu dia rasa macam ada yang tak kena. Mimpi itu boleh membantu dia dalam membuat keputusan memilih ataupun tak memilih lelaki berkenaan. Kadar itu tak apa. Ataupun dia nak pergi musafir pada satu negeri, dia bermimpi. Dalam perjalanan dia berjumpa dengan ni, dia jadi susah. Lalu dia buat keputusan tak mau pergi. Hak dia. Mimpi itu boleh jadi mimpi yang benar kerana ada ru'yah yang sadiqah. Ada mimpi yang benar. Ada mimpi yang tak benar. Ataupun mainan tidur. Adghasul ahlam. Mainan tidur. Kita tidur-tidur mimpi, kita buat kerja hari ni sehari bawa kereta, mimpi-mimpi berlanggar. Ini kadang-kadang mainan tidur. Ataupun kita dimain oleh syaitan. Mimpi yang meracau, tak ada makna. Namun mimpi yang mempunyai makna terlekat di hati orang yang bermimpi atau datangnya berulang-ulang kali, memberikan satu makna kepada orang yang bermimpi. Mimpi itu boleh jadi ru'yah sadiqah. Ru'yah yang sadiqah itu, mimpi yang benar itu tak boleh campur urusan syariat.
Orang-orang sufi sebagian menyatakan kami mengambil hadis ini daripada mimpi terus daripada Nabi. Kita kata bohong. Kalau semua orang buat dakwah macam tu, habis agama jadi palsu. Ada orang mimpi mungkin datangnya satu orang soleh, berjubah ke apa, suruh dia puasa setiap hari sekian-sekian. Tak boleh dia buat. Itu syariat. Tapi kalau dia bermimpi, satu orang nasihatkan dia, macam kau pindahlah tempat kerja kau, nasihatkan dia supaya cari kawan yang lain, nasihatkan dia. Ini semua urusan dunia dia. Mimpi itu boleh barangkali ada petanda yang benar, dia boleh mengambil manfaat. Ataupun dia bermimpi satu orang saleh, maka dia bermimpi tanda-tanda yang baik pada orang saleh itu semua boleh mengambil manfaat. Mimpi tidak boleh mendatangkan syariat yang baru. Itu saja. Mimpi Rasul ialah mimpi yang benar. Kata Nabi, dia lihat orang ramai dan kepada mereka itu ada kumus, ada pakaian, ada kain. Wa minha ma yablughu sudi, ada yang sampai ke buah dadanya, iaitu kain tu. Wa minha ma duna zalika, ada yang bawah daripadanya ditutup. Kain ini dalam mimpi boleh memberi makna kain adalah pakaian yang menutup aurat. Mimpi ni banyak simbolik dah. Allah Ta'ala bagikan satu perkara dengan simbolik. Maka mimpi kain seakan-akan ada orang yang iman dia menutup sehingga dada, yakni menutup dia daripada kekufuran. Ada yang kurang daripada itu. Kata dia, wa uridu alayya Umar bin Khattab. Didatangkan, dia bentang pada aku Umar bin Khattab. Wa alaihi qamisun yajurruh. Padanya ada baju yang labuh. Yang labuh. Qalu kama awal tadzalika ya Rasulullah. Apa yang engkau tafsirkan itu wahai Rasulullah? Awal tu apa yang kau takwil? Mimpi ni kita panggil takwil. Mentakwil mimpi. Ada beberapa orang yang tulis tentang mimpi. Antaranya Ta'birul Anam fi Ta'biril Manam yang ditulis oleh Abdul Ghani An-Nabulusi. Dia senarai kalau dia buat macam huruf-huruf alif, ba, abba tu banyaklah. Alif tu apa? Kalau mimpi macam ni, mimpi macam ni. Ini tafsiran dia, andaian dia. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Nabi kata dia mimpi orang mari datang ada semua pakai tutup dengan kain. Tiba-tiba dia tengok Umar juga datang dengan satu pakaian yang labuh. Sahabat tanya, apa takwilnya? Kata Nabi, qala ad-din, maksudnya ad-din, agama. Sebagian riwayat menyebut yang bertanya itu ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendiri. Lalu berlaku perbincangan. Yang pertama, kenapa pakaian yang labuh ditafsirkan dengan makna agama? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan pakaian yang labuh bermaksud pertama, pakaian itu sendiri sesuatu yang menutup seseorang daripada keaiban. Maka agama menutup seseorang daripada keaiban dan kemerbahayaan. Labuh bermaksud ia memberi kesan kepada orang yang kemudian. Sesungguhnya Umar, pakaiannya, agamanya memberikan kesan kepada orang yang datang kemudian daripadanya. Ini terbukti kerana Umar bin Khattab 10 tahun pemerintahannya hasil daripada ijtihad Umar, usaha Umar menjatuhkan Rom dan Parsi, meletakkan kekuatan bagi umat Islam, kerajaan Islam, menawan semula Al-Masjid Al-Aqsa, membebaskan Palestin dan berbagai-bagai lagi yang dilakukan oleh Umar, memberi kesan agama yang panjang kepada umat Islam sepanjang zaman. Lalu ahli-ahli hadis berbincang, tidakkah Abu Bakar lebih afdal daripada Umar? Mereka membuat beberapa andaian. Kata mereka, barangkali Abu Bakar, barangkali Rasulullah ada lagi mimpinya, rawi tidak meriwayatkan Abu Bakar dengan makna yang lebih daripada itu. Ini hanya andaian. Kita katakan yang sedang diperkatakan oleh Rasulullah tidak berarti mengurangkan fadilat Abu Bakar. Abu Bakar dari segi fadilat lebih daripada Umar.
Tetapi yang diperkatakan barangkali maksudnya kesan. Abu Bakar pemerintahannya 2 tahun 3 bulan saja dan kesannya singkat. Bukan tidak besar, kesannya besar. Tapi secara perbandingan, kesan pentadbiran Umar lebih besar. Dari segi keafdalan iman, dari segi kekuatan iman, kehampirnya dengan Nabi, tidak syak Abu Bakar lebih daripada Umar. Seperti mana kita tidak syak para sahabat lebih hampir dengan Rasulullah dan lebih dekat dengan Allah Ta'ala lebih daripada kita. Namun ulama-ulama Ahlus Sunnah menyatakan adalah tidak mustahil untuk ada orang-orang yang datang selepas daripada para sahabat lebih faham sebahagian hadis lebih daripada sahabat. Tak mustahil. Kerana Nabi SAW menyebut termasuk dalam Hajjatul Wada', fala'alla al-mubalagh aw'a minas sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan hadis daripadaku ini lebih faham daripada orang yang mendengarnya sendiri. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi menyebut hadis ini memberi makna bahawasanya orang-orang yang datang selepas para sahabat di kalangan para imam, para ulama, ada yang ilmu pengetahuannya lebih baik barangkali lebih daripada sebahagian para perawi sahabat itu sendiri. Dia dengar, dia buat analisa, dia faham. Dengan itu ada juga ahli fiqh yang lebih faham daripada ahlul hadis, walaupun hadis itu bukan asal daripada periwayatan mereka. Di sudut sahabat berfadilat besar, tak syak. Tapi apakah setiap yang diputuskan oleh sahabat dalam perkara ijtihad nilainya tak boleh dicabar oleh tabi'in? Tak. Mungkin tabi'in boleh bagi ijtihad yang kedua. Tapi kalau sahabat kata qala Rasulullah ataupun perkara itu diangkat kepada Nabi, itu tidak lagi dipertikaikan. Tak lagi dipertikaikan. Muslimin dan muslimat sekalian, Nabi takwilkan mimpi Umar. Pakaian ini Nabi takwilkan mimpi Umar ini dengan agama. Apakah maksud pakaian ini? Pakaian itu apakah maksud agama saja? Kalau kita lihat dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebut kepada Uthman bin Affan, "Inna Allah sayulbisuka qamisan fala takhlaq." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memakaikan kepada engkau pakaian, jangan engkau mencabutnya. Pakaian di situ bermaksud Allah Ta'ala akan memberikan kepada Uthman jawatan khalifah. Dan dalam riwayat lain pada Nabi kata, فَإِذَا أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ يَخْلَعُوهَا فَلَا تَخْلَعُ. Apabila orang-orang munafik ingin mencabut pakaian itu, jangan engkau mencabutnya. Maka dengan itu pakaian juga boleh bermaksud dengan kuasa pemerintahan. Nabi nasihatkan, Nabi kata Allah akan memakaikan kepada engkau wahai Uthman qamisan, pakaian. Maka jangan engkau mencabutnya. Maka kalau itu maksud pakaian, di sini ia bermaksud qamis itu boleh juga bermaksud dengan kadar kuasa. Maka kuasa Umar yajur, memberi kesan kepada orang yang selepas daripadanya. Hadis mengenai Allah Ta'ala memakaikan pakaian kepada Uthman diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu Ta'ala. Maka dengan itu kita, walaupun berbagai perbahasan ulama-ulama dahulu, kita katakan wallahu Ta'ala alam, maksud dengan agama yang memberi kesan ini ialah pemerintahan Umar yang panjang, yang memberi kesan kepada pentadbiran dan kepada kebaikan umat Islam. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita buka pada soalan. Tentu saya nak jawab soalan sikit. Saya nak balik. Perbuatan yang dimaksudkan dalam ayat 931, yang 931 ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 31, menyembah padri. Ada surah Taubah juga, menyembah padri. Apa ni? Rabi.
rabai. Perbuatan syirik. Tolong huraikan kan. Ada riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi, apabila Adi bin Hatim At-Ta'i datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memakai sebagian riwayat menyebut dia sebelum itu Kristian, sebagian riwayat dia memakai salib. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca ayat yang disebut tadi dalam 31 dalam surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil padri, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Jalla wa Ala. Kata Adi bin Hatim, innahum ma'abaduhum. Kata sesungguhnya orang-orang Kristian tidak menyembah padri. Jadi Al-Quran kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mengambil padri, pendeta sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Adi kata bin Hatim At-Ta'i menyatakan bahawasanya orang Kristian tak sembah padri. Macam mana Quran kata mereka sembah padri? Nabi kata bala, innahum ahallu ma haramallah fayastahillunahu wa harramu ma haramallah fayahramunahu fadzalika ibadatuhum iyyahum. Ya, kata Nabi, tetapi mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu orang-orang Kristian turut menghalalkannya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu orang Kristian turut mengharamkannya. Yakni halal haram berdasarkan keputusan padri, tidak berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, ataupun yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasul-Rasul yang sebelum daripada itu. Maka dengan itu perbuatan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram berdasarkan kepada hawa nafsu pemimpin dan tokoh-tokoh agama adalah perbuatan yang syirik. Adalah perbuatan yang syirik, mengandungi makna yang syirik. Allah kata halal, kita katakan haram. Kerana ada tokoh yang katakan haram, kita melakukan perbuatan syirik. Allah kata haram, kita kata halal kerana ada tokoh tertentu katakan ianya halal, kita melakukan perbuatan syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri, pendeta sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Maka dengan itu syirik yang jenis ni saya ingat ramai barangkali manusia terlibat pada zaman ini. Kita kata haram, dia kata ustaz kata halal. Dia kata haram, dia kata judi haram. Ada judi halal. Samsu haram. Judi halal, telah melakukan kegiatan judi haram. Dan judi semua haram. Dia kata ada judi halal, kalau dapat lesen halal. Bolehkah seorang salat jamak dan qasar berimamkan orang yang salat tidak musafir? Tidak jamak dan qasar. Bagaimana kalau dia orang yang tidak qasar, bagaimana dia yang qasar nak berimamkan orang yang qasar? Zuhur, kalaulah sekiranya sembahyang maghrib, imam sembahyang 3, dia kena sembahyang 3 tu tak ada qasar. Tapi kalau sembahyang isyak, imam sembahyang 4, dia ikut di belakang imam walaupun dia musafir, dia kena sembahyang 4. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam masalah ini. Jika orang yang musafir mengikut orang yang sembahyang tamam, maka dia menyempurnakan salatnya. Jika ia bersendirian, maka hendaklah dia bersolat secara qasar. Bila datang ke masjid ini, kita orang musafir, saya musafir, tu imam sembahyang 4 rakaat, saya 4 rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, fatilka sunnah, yang demikian itu sunnah. Yang demikian itu sunnah. Tapi jika imam menawarkan saya menjadi jika makmum menyuruh saya menjadi imam, maka saya menjadi imam, saya qasarkan salat selepas saya memberi salam 2 rakaat, semua orang belakang saya menyempurnakan salat mereka lagi 2 rakaat. Yang demikian itu dilakukan oleh Nabi. Atimu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan sembahyang kamu, sesungguhnya kami musafir, kata Nabi. Ya? Selepas
kita sembahyang bersama dengan sembahyang Zuhur, imam sembahyang 4 rakaat, kita pun sembahyang 4 rakaat sama imam. Kemudian kita nak jamakkan, kita boleh jamakkan. Selepas 4 rakaat kita pun bangun nak sembahyang asar. Lagi sembahyang asar. Ketika kita sembahyang asar, kita sembahyang sama-sama kita ataupun kita sembahyang sendiri, maka ketika itu kita qasarkan. Zuhur memang 4 rakaat bersama dengan imam, tetapi ketika asar 2 rakaat kerana kita dah tidak mengikut imam. Maka ketika itu kita qasar. Kalau kita ikut imam, kita jamak dan qasar. Ada salat ada ketika kita jamak tetapi tidak qasar. Ada ketika kita jamak dan kita qasar. Ada ketika kita jamak dan kita hanya qasarkan separuh, tidak qasar yang separuh lagi. Kita jamak tetapi tak qasar ada. Umpamanya hujan, lebat, banjir. Dah habis daripada solat Zuhur, kita dibolehkan untuk terus di masjid ini untuk sembahyang asar jamak. Biasa di negeri Arab buat, orang Malaysia tak buat walaupun banjir masuk dalam masjid dia tak mau buat. Tapi artinya dia boleh jamakkan. Dia boleh jamak. Imam pun dia boleh iqamat semula dan kemudian sembahyang dan kemudian supaya makmum tak menjadi kesusahan untuk datang untuk kali yang kedua. Tetapi tidak boleh qasar. Ada kala orang boleh jamakkan sembahyang, tak boleh qasar. Umpamanya dia sakit, dia nak operation misalnya pukul 4 nanti. Nanti kalau dah operation nanti dia dah tak boleh, dah susah. Okey, sekarang dia sembahyang Zuhur sekali dengan asar. Jamak tetapi tidak qasar. Ini ada dalam hadis bintu Jahash. Dan riwayat Imam Muslim dia boleh lakukan. Ataupun dia mempunyai kesakitan dan kesusahan untuk mengambil wudu. Dia berada di hospital atau di mana-mana. Yang mana bila nak mengambil wudu itu satu kesusahan bagi dia. Dia boleh jamakkan sembahyang Zuhurnya bersama dengan asarnya, maghrib bersama dengan isyanya, tetapi tak boleh qasarkan, pendekkan 4-4, 3-4, himpunkan. Ataupun dia nak musafir, dia masih lagi di rumah dia orang perempuan nanti rombongan dia nak turun, nak angkat beg, dia nak bagi pada universiti, nak balik ke tempat dia. Dia dengan kawan-kawan dia betul, tapi susah nanti tempat nak ambil uduk, terdedah auratnya di stesen bas dan seumpamanya. Dia boleh jamakkan siap-siap di tempat dia. Dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isyak. Basnya pukul barangkali bas dia barangkali pukul 8.30. Isyak belum masuk. Dia boleh jamakkan tapi tak boleh qasar kerana dia belum memulakan musafir. Dia doktor pakar bedah, dia nak bedah orang, dia boleh jamakkan. Tak ada duk tengah-tengah bedah, okey you continue, nak pergi sembahyang sekejap. Tak ada Islam macam tu. Dia boleh jamakkan. Dia kena jaga mesin-mesin yang besar. Kalau dia tinggal membahayakan orang ramai, dia boleh jamakkan. Dia berada di mana-mana, di luar negeri yang tak ikut peraturan Islam dalam soal waktu-waktu peperiksaan. Dia perlu masuk peperiksaan. Dia periksa bermula daripada misalnya memula daripada pukul 4 sudah sampai pukul 8 umpamanya, 4 jam. Dia boleh qasar, dia boleh jamak, dia tak qasar. Dia boleh jamak, dia sembahyang Zuhur terus dengan asar. Kesemua itu ada rukhsah dan kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Cuma sebagian orang dia ekstrim, dia tak pernah dengar, dia kata tak boleh buat. Dia tak sembahyang, tak apa aku. Ada kala orang hanya boleh jamak, ada kala orang boleh qasar satu, dia tak boleh qasar lagi satu. Seperti dia sembahyang dengan imam yang tamam, imam yang sembahyang 4, dia sembahyang 4, kemudian pada rakaat pada sembahyang yang kedua maka dia qasarkan kerana dia dah tak bersama dengan imam. Dalam keadaan biasa, seseorang yang musafir digalakkan bahkan menjadi sunnah untuk dia mengqasarkan sembahyang. Ramai orang Melayu ni sehingga pergi ke Mekah pun duduk di Arafah, duduk di Mina, dia tak mau nak qasarkan sembahyang. Dia kata tak boleh, qasar tu kurang pahala, dia kata. Dia lupa yang demikian itu dilakukan oleh Nabi SAW dan pahala bukan diukur dengan banyaknya bilangan rakaat ataupun panjangnya ibadat, tetapi pahala diukur dengan sama ataupun tidak seseorang mengikut tunjuk ajar Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Dan soalan ini banyak, saya kena musafir sekejap lagi. Semoga Allah Ta'ala merahmati majlis ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiyah wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.